Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nassina wa fahhimna ma lam nafham. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat lagi menyambung pengajian kita di dalam siri Talaqqi At-Tatbiq, iaitu pengajian Ilmu Saraf halaqah yang ke-7. Di mana pada hari ini 20 hari bulan September. Maknanya kita dah bersiaran selama 7 minggu lah. Alhamdulillah, setakat ni Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan, masa, kesihatan pada kita untuk kita sama-sama baca buku ni. Jadi pada minggu lepas kita dah baca separuh daripada tajuk Al-Qalbul Makani. Dan malam ni insya-Allah saya akan cuba perhabiskanlah, insya-Allah pada malam ni. Baik. Kita tunggu sekejap, beberapa minit lah sebelum kita mula. Mungkin ada sahabat-sahabat kita sekarang ni sedang on the way untuk masuk ke kelas. Baik, sambil-sambil itu pada minggu lepas kita semua tahu bahawa Al-Qalbul Makani atau mudah sebutnya Qalbul Makani, maksudnya adalah perubahan yang berlaku di dalam kalimah yang melibatkan huruf, iaitu perubahan dari segi tempat. Maknanya huruf bertukar tempat, pertukaran tempat, perubahan tempat, pertukaran tempat. Dia panggil Al-Qalbul Makani. Dan fenomena ini, hadhihi dhahirah, fenomena ini ada di dalam bahasa, mana-mana bahasa, dan dalam konteks bahasa Arab memang ia ada berlaku dan dicatatkan dicatatkan oleh ulama-ulama. Contohnya di sini, kalau saya nak tunjuklah, okey, saya sini tengok sekejap. Okey, sekejap. Bukan. Sekejap. Okey. Contoh di sini, saya ada cari di internet, buat carian di internet, buku Al-Khasa'is Ibn Jinni. Sekejap saya besarkan. Okey. Jadi kitab Al-Khasa'is ni adalah salah satu kitab utama dan penting yang menjadi rujukan yang ditulis oleh Ibn Jinni berkaitan dengan bahasa Arab. Al-Khasa'is ni kita tahu maksudnya perkara-perkara keistimewaan lah, perkara-perkara yang menjadi khususiyah kepada bahasa Arab. Okay. So Al-Khasa'is ni merupakan salah satu daripada buku yang ulifat ala ghairi mithalin sabiq. Ingat tak dulu saya pernah sebut ada 4 buah buku yang dikarang oleh ulama-ulama bahasa Arab yang tidak mengikut acuan kitab-kitab terdahulu, metodologi kitab-kitab ulama yang sebelum mereka. Antaranya adalah Al-Khasa'is Ibn Jinni. Dan Al-Khasa'is ni dia bukanlah kitab
Saraf dia kitab yang pasal fiqhul lughah. Pasal fiqhul lughah. Okey. Jadi pengkaji yang kemudian ni muhakkiklah pada kitab ni. Di sini dia senaraikan isu-isu yang berkaitan dengan al-qalbul makani di jilid berapa, di muka surat berapa yang disebut oleh Ibnu Jinni. Sebab Ibnu Jinni ni dia sebut benda ni secara mutafarriqah. Disebut di bahagian ni, di bahagian ni. Okey. Contoh kalau kita tengok tu, pernyataan yang mengatakan bahawa al-qalbu fi kalamihim kathir. Maknanya al-qalbul makani di dalam kalam bahasa Arab ni, fi kalamihim ay fi kalamil arabi, maknanya dalam fil lughatil arabiyyah, maknanya kathir, banyak. Siapa yang kata tu? Ibnu Jinni. Dia menyebut pernyataan ni di jilid 1 muka surat 451. Orang dah tolong permudah dah ni untuk kita ni. Kemudian kalau kita tengok, kita baca semula ya. Kita baca yang nombor 4. Nombor 4. Nombor 4 situ, Abdul Ar-Raji yang kita baca sekarang ni adalah tajuk yang kita baca sekarang ni ataupun poin yang kita baca sekarang ni kalau mengikut almarhum Abdul Ar-Raji ini ialah Tara'iq lima arifati al-qalbil makani. Cara kita nak mengenal bahawa kalimah tu telah berlaku di dalamnya al-qalbul makani. So di sini Ibnu Jinni pernah menyebut min adillatil qalbi. Digunakan istilah adillatul qalbi. Adamu wujudil masdar wa adamul i'lali ma'a wujudi mujibihi wa qillatul istimali wa qillatul tasarrufi. Daripada 4 perkara ni, 1, 2, 3, 4 ni Abdul Ar-Raji hanya ambil sebut wa adamul i'la ma'a wujudi mujibihi je. Poin itu yang kita akan baca selepas ni. Yang adamu wujudil masdar disebut dalam konteks lain. Dia sebut al-ishtiqaq. Sebut al-ishtiqaq, tapi poin dia tu berbeza sedikit lah. Tapi masih lagi ada kaitan. Qillatul isti'ma dengan qillatul tasarruf tidak dinyatakan dalam kitab Abdul Ar-Raji. Banyak sini maklumat. Bila saya baca, Masya Allah. Contoh situ. Nombor apa? Nombor 6. Dia menyebut tentang pandangan Sibawai tentang kalimah ainaq. Di situ ada 2 riwayat daripada Sibawai tentang kalimah al-jah yang kita dah baca dah minggu lepas. Di dalam kitab ni disebut pandangan Al-Farra, Abi Ali wa Abi Zaid. Cuma satu saya nak kongsi sini. Contoh-contoh lah kan. Contoh Zabardaj. Zabardaj. Yang poin nombor 12. Rupanya berlaku juga qalb makani pada kalimah Zabarjad. Zabarjad ni sejenis permata kan. Jadi ada yang berlaku qalb makani disebut Zabardaj. Banyak contoh-contoh di sini yang kita boleh rujuk lah. Secara detail kita tengok kepada muka surat tu yang dinyatakan tu, kita akan dapat bacalah pandangan Al-Imam Ibnu Jinni ya. Saya rasa kita boleh balik semula kepada kitab kita sekejap full screen. Baik. Saya ini kita masuk kepada tariqah yang ketiga, cara yang ketiga, ataupun kalau kita nak guna istilah Ibnu Jinni tadi, dia guna adillah kan. So ini maknanya ad-dalilul tsalits, dalil yang ketiga. Cara yang ketiga kita nak kenal bahawa kalimah itu telah berlaku padanya qalb makani. Apa dia? Dia kata an yakuna fil kalimati harfu illatin yastahiqqul i'lala tab'an lil qawa'id allati sata'rifuha. Wa ma'a dhalika yabqa hadzal harfu sahihan ay duna i'lalin. Apa maksud dia?
an yakuna fil kalimati harfun. Dia kata dalam kalimah tu ada satu huruf. Huruf tu huruf apa? Harfu illah. Kita semua tahu huruf illah tu yang apa? Alif, waw, ya, kan? Okey. Baik. Yastahiqul i'lal. Di mana huruf illah itu sepatutnya berlaku i'lal tab'an lil qawaid allati sata'rifuha, mengikut kepada kaedah yang kamu akan mengetahuinya selepas ini. Selepas pada tajuk ni akan ada tajuk apa ni bukan selalulah, maknanya selepas beberapa tajuk akan ada berkenaan dengan apa ni al-i'lal wal ibdal. Okey. Di dalam tajuk tu dinyatakan kaedah-kaedah. Okay, kaedah-kaedah berlakunya al-i'lal wal ibdal. Okey. Sebenarnya dia ada banyak kaedah. Okey, saya cari dekat apa ni internet tadi, ada maklumat yang mengatakan dia senaraikan beberapa kaedah yang melibatkan i'lal dengan ibdal ni lebih kurang dalam belah-belah jugalah. 18 ke 19 kaedah. Dia kaedah contohnya kalaulah huruf illah tu contohlah ni lepas ni pun dia ada sebut satu kaedah, lepas tu dia ada sebut lagi contohlah lepas ni. Kaedah i'lal wal ibdal kata contohnya kalaulah kalimah tu waw ataupun ya, sebelum dia ada apa ni ada alif tak. Okey, dan dia jadi isim fa'il contohnya, maka dia akan bertukar menjadi hamzah. Contohnya kita kata qailun kan, asal dia qawilun. Sebab qala tu alif tu asal dia waw kan. So kalau kita buat dia dalam bentuk isim fa'il, dia akan jadi qawilun. Tapi kaedah kata bila waw macam tu, lepas tu sebelum dia ada alif zaidah, maka waw tu kena tukar jadi hamzah bagi bawah kan, alif. Okey, hamzah. Maka dia baca qailun. Qailun. Macam tu contoh kaedah. Dia ada kaedah dia. Bila lagu ni jadi lagu ni. Bila jadi ni lagu ni. Kaedah-kaedah yang melibatkan huruf illah. So di sini dia kata di dalam kalimah itu ada huruf illah yang sepatutnya berlaku i'lal pada huruf itu, mana dia akan berubah kepada huruf illah yang lain mengikut kepada kaedah yang awak akan tahu selepas ini. Tetapi wa ma'adzalika, akan tetapi bersama dalam wa ma'adzalika, akan tetapi walaupun keadaannya macam tu, yabqa hadzal harfu sahihan aiduna i'lali, tapi huruf tu kekal dalam keadaan sahihan, maknanya dia tidak berubah. Aiduna i'lali maknanya tanpa berlakunya proses i'lal. Okey. Bila ada situasi macam ni, maka ini adalah dalil ataupun bukti yang mengatakan apa? Fayakunu dzalika dalilan ala huduthi qalbin fil kalimati. Maka situasi itu menjadi dalil bukti bahawa telah berlakunya qalbul makanilah fil kalimati, dalam kalimah itu. Okey. Famasalan, contoh al-fi'lu ayisa. Ayisa. Kalimah ayisa ni apa maksud dia? Al-ya'su tu putus asa dah. Okey, ayisa. Okey. Fihi harfu illatin huwal ya'u. Okey. Dalam fi'il ni ada huruf illah iaitu ya. Dan ya tu berbaris berbaris di bawah. Fihi harfu illatin huwal ya'u wa huwa al-harfu huwa tu balik pada harf tu mutaharrikun bi kasratin wa qablahu fathatun. Okey. Dan huruf ya itu ayisa, huruf huruf bukan ainul fa'il tu. Huruf apa? Huruf yang kedua dulu. Kita kata sebab dia ain ke dia fa tu, kita tengok lepas ni. Tengok dia ayisa, huruf yang kedua tu ya tu dia mutaharrikun, dia berbaris bi kasrah dengan baris bawah, wa qablahu fathatun, dan sebelum dia adalah baris atas. Alif hamzah tu baris atas. Okey. Ni kaedah. Wa harful illati idza taharraka wa fataha ma qablahu quliba alifan.
Wa harful illati, huruf illah ni kaedah kata, inilah dia salah satu qaidatun min qawaidil i'lam ni. Harful illati idza taharraka, huruf illah apabila ia berbaris, okey, dalam kes ni ya tu kan dia berbaris di bawah, okey. Wa fataha ma qablahu, tetapi dan dalam masa yang sama infataha ma qablahu. Ma qablahu di situ kalau ayisa tu apa? Hamzah kan? Hamzah, alif hamzah tu infataha, dia bagi di atas. Maka apa yang berlaku? Mana jawab iza taharaka, mana jawab dia? Quliba alifan, huruf tu sepatutnya berubah menjadi alif. Okey. Wa ala zalika, kalau ikut kepada kaedah ni, ada ala zalika, disebut ala tu maknanya ittiba'an li hadhihi alqaidah. Ala zalika, ikut pada kaedah ni, kana yang bagi, sepatutnya kana yang bagi an yakunal fi'lu hakaza. Fi'il tu jadi apa? Ayisa tu dia akan jadi asa sepatutnya kan. Sebab ya tu bertukar jadi apa ni, alif. Dan sebelum dia alif ada baris atas. Jadi dua alif. Bila ada dua alif dia akan jadi mat panjang. Asa. Nampak? Asa. Sepatutnya gitu. Jelas kan? Amma adapun dia kata waqad baqiya ala ayisa, kekal kalimah tu ayisa. Kalimah tu tidak berubah menjadi asa tak, tapi kekal ayisa. Maka dia kata fahadha dalilun ala anna hadhihi al-ya'a laisa makanuha laisa makanuha huna wa innama fi makanin akhara. Maka dia kata apa ni, amma waqad baqiya, apa ni, naik semula. Okey, amma waqad baqiya ala Aisyah. Okey, adapun dan dia kekal, keadaan dia tu kekal di atas Aisyah, maka ini dalil, bukti menunjukkan bahawa ya ini laisa makanuha. Ya ni sebenarnya tempat asal dia bukan sini. Bukan di sini. Wa inna ma fi makanin akhar. Dia tempat lain. Dia tukar ni, berlaku switch ni. Dia tukar. Okey. Wa inna ma fi makanin akhara fa idza udna. Okey, tu setakat tu dulu. Okey. Jadi bila tidak ikut kaedah, maka itu menjadi bukti bahawa kalimah Aisyah ini padanya berlaku al-qalb al-makan. Faham dah? Okey, baik. So itu kita kata dalil yang ketiga, cara untuk kita kenal, cara yang ketiga untuk kita kenal kalimah itu berlaku padanya al-qalbu al-makan. Okey. Lepas tu kita tambah lagi, dia sebut dan yang ni berkait dengan apa ni, tariqah ataupun dalil yang sebelum ni, iaitu yang berkenaan dengan apa ni, al-ishtiqaq yang kita baca sebelum ni. Okey. Maksudnya adalah untuk Aisyah ni dia ada dua dalil sebenarnya. Satu lagi adalah apa ni? Fa iza udna ilal masdari, fa iza udna ilal masdari wa huwa al-ya'su, arafna anna hadzal fi'la maqlubun an ya'isa. Dan sekiranya kita balik kepada, kita merujuk kepada masdar, kita tengok masdar dia, wahwa apa dia masdar dia? Al-ya'su. Kita tengok pada kalimah al-ya'su, ya dulu ke hamzah dulu? Ya dulu kan? Okey, maka arafna anna hadzal fi'la maqlubun an ya'isa. Maka kita tahulah bahawa fi'il Aisyah tu sebenarnya dia tu berlaku qalb makani, ditukar tepat. Okey, asalnya adalah ya Isa. So di sini kalau kita baca, dia gabung dua dalil lah, dua dalil. Maknanya seolah yang ni ayat ni untuk kita kata apa, menguatkan lagi lah, menguatkan lagi bahawa kalimah Aisyah tu memang confirm dia berlaku padanya al-qalb al-makani. Okey. Wah ni. So isu dia ialah apa wazan dia? Kita tahu bila dia berlaku perubahan daripada ya Isa kepada Aisyah, wa idzan
Fawaznu aysa huwa afila, bukannya fa'ila. Okey. So huruf ya tu sebenarnya adalah fa'ul kalimah dan hamzah kat depan tu adalah ainul kalimah. Ia bertukar tepat dua tu, maka jadilah dia afila wazan dia. Okey. So settle yang ni bukti yang ketiga. So kita masuk pada bukti yang keempat. Okey. Bukti yang keempat, ar-rabi' an yatarattaba ala adamil qalbi wujudu hamzataini fi tarfi. Okey. Wa hadha yahtaju ila bayanin. Okey. An yatarattaba ala adamil qalbi wujudu hamzataini fi tarf wa hadha yahtaju ila bayan. Okey, baik. Dia kata, okey, kena faham dah. Ayat an yatarattaba ala. Okey, yatarattaba ala. Kita nak terjemah dia macam mana? An yatarattaba ala adamil qalbi wujudu hamzatan. Apa ni? Faham kan bila baca ayat tu, faham kan? Cuma nak terjemah standard. Ni kena tanya orang dalam bidang terjemahan ni. Saya ni bukan orang dalam bidang terjemahan. Belajar-belajar gitu, tanya kawan-kawan dalam bidang terjemahan. Sikit sebanyak dah baca buku terjemahan tu, ataupun kita terjemah tu ikut irama kita kita kata belajar-belajar dulu dah, walaupun tidak secara spesifik, kita cuba terjemah untuk memudahkan kefahaman. Cuma poin saya sini bila kita nak terjemah an yatarattaba ala adamil qalbi wujud hamzatan. Ini maksud dia, okey. Kesan daripada tidak berlakunya qalb makani, kesan daripada tidak berlaku qalb makani, maknanya kalau kita tidak buat qalb makani, so apa kesan dia? Apa impak dia? Apa akibat dia? Wujudu hamzataini fit tarfi, akan menyebabkan ada dua hamzah di hujung. Di hujung kalimah tu akan ada dua hamzah. So wujudu hamzatan fi tarf tu adalah wujud tu fa'il kepada yatarattab. So bila kita guna yatarattabu ala, dia akan membawa maksud, ayat ni membawa maksud, maknanya kalau kita tak buat gini, maka kesan dia tu adalah apa yang akan berlaku. Ni uslub dia ni. Harap pelajar-pelajar bila tengok uslub ni harap boleh faham dan boleh gunakan dalam penulisan ataupun dalam percakapan. Okey. Contoh kita buat ayat lah, okey. Wa yatarattabu ala adami huduril kulliyah, masalan apa dia? Al-man'u min dukhulil imtihan. Contohlah. Yatarattabu ala adami huduril kulliyah, huduril muhadarah. Yatarattabu ala adami huduril muhadarati. Apa dia? Kesan sebab tidak hadir kelas ni. Apa? Al-man'u min dukhulil al-imtihan, ditegah daripada masuk periksa. Nampak? Itu contoh penggunaan kita ayat kita kalau kita nak guna yatarattabu ala. Okey, tak apa. Kita balik semula pada saraf. Dia kata kalau kita tidak buat qalb makani, maka akan wujud dua hamzah di hujung. Wa hadha yahtaju ila bayan. Yang ini perlu kepada penjelasan sikitlah. So ini dia dalil dia. Dalil dia kalau tak buat, dia akan ada dua hamzah. Maka untuk mengelak daripada ada dua hamzah di hujung tu, maka kita pun buat qalb makani. Okey, baik. Dia kata anta ta'lamu annal fi'lal ajwafa. Fi'l ajwaf ni apa? Ai allazi ainuhu harfu illatin. Okey. Tuqlabu ainuhu hamzatan fismil fa'ili. Ai yuqlabu harful illati hamzatan tab'an liqawaidil i'lali. Okey. Dan ini dia kata yahtaju ila bayan. Bila kata yahtaju ila bayan, okey, dia ada flow dia, okey. Okey, poin yang pertama dia kata anta ta'lamu, mu tahu annal fi'lal ajwafa, fi'l ajwaf, okey, fi'l ajwaf kan? Fi'l ajwaf ni fi'l apa? Okey, fi'l ajwaf ni ialah ay allazi ainuhu harfu illatin, fi'l yang ainul fi'il tu terdiri daripada huruf illah. Contoh dia apa? Qala kat bawah tu.
qala. Okey. Contohnya qala. Qala tu fi'il ajwaf. Sebab apa ajwaf? Sebab di tengah dia tu ada huruf illah. Qaf, alif, lam. Alif tu huruf yang di tengah-tengah tu. Dia ada huruf illah. Maka tu dia panggil nama dia fi'il ajwaf. Okey. Kamu tahu bahawa fi'il ajwaf, okey, tuqlabu ainuhu hamzatan fismil fa'il. Ain dia tu ditukar menjadi hamzah fismil fa'il dalam bentuk isim fa'il. Maksudnya, sekiranya kita tukar dia dalam bentuk isim fa'il, maka ain dia tu akan bertukar menjadi hamzah. Okey. Ai yuqlabu harful illati hamzatan taba'an liqawaidil illat. Maknanya huruf illah itu iaitu kalau dalam qala tu huruf illah yang asal dia adalah waw, okey. Kemudian dia bertukar menjadi alif, maka waw tu yang asal tu kita akan tukar dia menjadi hamzah, okey, taba'an liqawaidil illat, kerana mengikut kepada kaedah illat. Fanaqul, okay, maka kita kata, awak mari contoh. Tengok dah. Qala ba'a dengan Sara. Okey. Qala ni asal dia qawala, semua orang tahu asal dia qawala. Okey. Sepatutnya kita akan kata qala ni maksud dia berkata. Orang yang bercakap ni, orang yang berkata-kata, yang bercakap ni sepatutnya kita kata qawilun, qawilun. Tapi kalau ikut kaedah i'lal, dia tak boleh kata qawilun. Waw tu kita kena tukar dia kepada hamzah. Sebab apa? Sebab dia ada alif zaidah kan sebelum dia ada alif tu. Maka kita kata qailun. Okey, ala wazni fa'ilun. Okey, wazan dia kekal fa'ilun bukan wazan dia tak jadi fa'ilun tak. Wazan dia kekal fa'ilun. Okey. Baik. Ba'a yabi'u. Okey, asal dia adalah baya'a. Asal dia adalah baya'a. Maka dia sepatutnya jadi bayi'un. Tapi di sini dia bertukar menjadi ba'i'un. Okey. Sara, asal dia sayara. Okey. Tapi sepatutnya jadi sayirun. Tapi tak. Ditukar menjadi sairun. Apa yang tukar? Huruf illah tu. Yang waw dengan ya tu ditukar. Jadi hamzah sebab apa? Sebab sebelum dia ada alif. Ni dalam bentuk isim fa'il. Kata nama pelaku. Qailun orang yang berkata. Ba'i'un orang yang menjual, penjual. Sairun ni orang yang berjalan. Okey. Baik. Itu kaedah. Dan isu dia sini bila dia kata walau tabbaqna, sini. Walau tabbaqna hadhil qa'idata ala fi'lin ajwafin mahmuzil lami. Okey. Sekiranya tabbaqna, kita aplikasikan, kita apply, kita praktikkan, kita buatlah hadhil kaedah ni ala fi'lin ajwaf, di atas fi'il ajwaf juga, tetapi fi'il ajwaf ni mahmuzil lam. Fi'il ajwaf, okey, yang lamul fi'li di belakang dia tu, lamul fi'li tu adalah mahmuz. Mahmuz ni apa? Maknanya dalam bentuk huruf hamzah. Tengok contoh di bawah tu. Ja'a dengan sya'a. Okey. Ja'a dan sya'a. Nah, tengok ja'a, jing, alif, hamzah. Fi'il ni fi'il ajwaf ke? Ya, fi'il ni fi'il ajwaf. Apa bukti dia? Dia ada alif kat tengah tu, harful illah. Okey, clear. Dia memang fi'il ajwaf. Tapi fi'il ja'a ni berbeza dengan fi'il qala tadi dari segi apa? Dia sama-sama ajwaf, tapi dia ni dia panggil ajwaf yang mahmuzul lam. Sebab apa? Sebab lamul fi'li dia yang selepas alif tu, okey, dalam bentuk huruf hamzah. Jadi ja'a sama dengan sya'a. Ini mahmuzul lam. Maka bila kalimah gini, fi'il ajwaf mahmuzul lam, okey. Kalau kita nak ikut kaedah sama dengan qala, ba'a dengan sara tadi, maka kita akan kata ketika dia dalam bentuk isim fa'il, laqulna, kita akan kata apa dia? Ja'a dia akan jadi ja'iun, kan? Betul? Sebab qala jadi qailun, ba'a jadi ba'iun, sara jadi
sairun. So bila ja'a akan jadi da'iun. Sya'a jadi syai'un. Inilah maksud dia wujudu hamzataini fit tarf. Ada dua hamzah di nihayatil kalimah, di hujung kalimah. Dan yang ni dia kata, tengok, dia kata apa? Wajtima'ul hamzataini fi nihayatil kalimati thaqilun fil arabiyyati. Dan berhimpunnya dua hamzah. Okey, fi nihayatil kalimati, di akhir kalimah, fi tarf. Thaqilun fil arabiyyati, dia berat. Dalam bahasa Arab tu dia berat. Dia nak kata ja'iun, syai'un, dia berat. Okey, berat. Maka walidzalika, maka dia kata kerana itulah qala as-sarfiyuna innal kalimata hadatha fiha qalbun makaniyun. Dan kerana itulah ulama saraf berkata, ingat selepas qala tu dia inna, innal kalimata, sesungguhnya kalimah itu hadatha fiha, telah berlaku di padanya atau di dalamnya, apa dia yang berlaku? Qalbun makaniyun. Wadzalika, dia huruf. Itu apa benda yang berlaku tu? Proses apa ni? Qalbun makani yang berlaku tu. Wadzalika bi an intaqalat al-lam. Lam allati hiyal hamzah makanal aini, okey, qabla qalbiha hamzatan fatakunul kalimatu. Okey, tengok apa yang proses qalb makani yang berlaku. Okey, baik, cuba kita apa ni, kita tengok satu-satu dah. Okey, dia kata intaqalat al-lam. Mula-mula sekali proses yang pertama dia kata al-lam. Okey, allati hiyal hamzah. Okey, lam iaitu hamzah. Hamzah hak mana tu? Hamzah hak mana tu? Okey, tengok cuba tengok. Okey, kita baca ayat tu sama-sama dengan saya, sambil dengar penjelasan saya, sambil-sambil mata tu tengok pada kalimah, kita ambil ja'i tu, ja'iun tu, Kita ada dua kan, ja'iun dengan syai'un. Tapi kita fokus pada ja'iun. So, sekarang ni kita nak faham proses. Okay. Dia kata, okey, mula-mula intaqalat al-lam allati hiyal hamzatu. Okey, dah hamzah mana? Yang jadi lamul fi'li tu, hamzah nombor 1 ke hamzah nombor 2? Jawapan dia adalah hamzah nombor 2. Sebab apa? Sebab hamzah nombor 1 tu dia adalah hamzah, sama tengok macam qailun dah, qailun. Kita nak mudah faham, kita nak mudah nak clear, kita tengok qailun. Qailun, tengok qailun ada atas dia tu. Qailun, okey, kalimah qailun. Lamul kalimah dia mana? Lam tu kan? So hamzah yang sebelum lam tu, hamzah sebelum lam tu dia bukan lamul kalimah. Nampak? So hak yang lam tu adalah lamul kalimah. Ba'iun sama juga. Ain tu adalah lamul kalimah. Sairun pun sama. Ra tu adalah lamul kalimah. So bila kita pergi pada ja'iun, maka confirm lah yang hamzah kedua tu adalah lamul kalimah. So lam tu dia, apa yang berlaku? Dia kata intaqalat al-lamu allati hiyal hamzah makanal aini. Lam tu lagi bawah sikit, okey. Lam tu dia pergi duduk, dia ambil tempat ain. Dia ambil tempat ain qabla qalbiha hamzatan. Sebelum bertukar dia tu menjadi hamzah. Okey. Cuba tengok proses dia. Okey, hak ni kita tengok malam. Okey, sekejap. Okey. Okey, nak betul tempat duduk dia. Okey. Baik. Dia kata mana tadi? Wazalika bi an intaqalat al-lamu allati hiyal hamzatu. Okey, makanal aini qabla qalbiha
hamzatan. Apa ni? Fatakunu al-kalimah. Okey, tengok. Okey. Jaiun tadi kan? Okey, jaiun. Apa ni? Mana ainul kalimah? Maka mana ainul kalimah? Ainul kalimah ialah hamzah yang mula-mula tu. Ada. Lamul kalimah ialah hamzah yang kedua. Okey. Ainul kalimah ialah hamzah yang mula-mula tu. Maka dia kata hamzah yang kedua tu, maksud dia intaqalat al-lam makanal ain, maknanya hamzah yang kedua tu dia ambil tempat hamzah yang pertama. Okey. Sebelum hamzah tu sebelum apa? Okey. Itu dia. Lamul kalimah, okey, dia ambil tempat ain. Okey, sebelum ain tu bertukar menjadi hamzah. Maknanya hamzah yang kedua dia ambil tempat hamzah yang pertama, yang mana hamzah yang pertama tu asal dia adalah huruf illah yang lain, yang mana sebelum dia bertukar jadi hamzah tu dia pergi ambil tempat tu. Okey, boleh faham kan? Okey. Dia apa ni, sebab dia tak ada apa-apa putih, tak ada ni dia apa ni, mungkin dia kena ni sikit dah. Okey, Ustaz ulang semula. Okey. Kita nak faham proses tu. Okey. Sekarang ni kita membicarakan tentang qalb makani. Okey, dia perubahan tempat. So, kalau orang tanya perubahan tempat berlaku kat mana? Okey, kita kena faham gini. Kalau kita nampak jaiun tu, okey, kita nampak jaiun tu, okey. Sebenarnya dia kata hamzah yang kedua tu, iaitu lam tu, mudah cerita maknanya hamzah yang kedua lam tu, dia pergi ambil tempat tapak hamzah yang pertama tu sebelum bertukar menjadi hamzah. Asal hamzah tu ya, asal hamzah tu ya. Sebelum ya tu bertukar jadi hamzah tu, dia pergi ambil situ. Dia pergi ambil situ. Lepas tu bila dia pergi ambil, maka apa ni, dia pun fatakunul kalimah, tengok fatakunul kalimah, kalimah pun jadi jai ala wazni fali'. Jaiun ala wazni fali'un. Cuba tengok. Jaiun, jing alif hamzah ya. Maka fa alif lam ain. Maka lam tu adalah hamzah tu kan. Hamzah tu adalah lam. Kemudian ain tu yang duduk situ tu dia duduk belakang. Jadilah wazan dia fali'un. Okay? Boleh faham dah? Ginilah, isu dia sini maknanya kita nak faham di sini untuk mengelak daripada di bahagian akhir belakang kalimah tu, nihayatil kalimah, ada dua hamzah yang mana ia merupakan satu benda yang thaqil fil arabiyyah. Maka dia tukar, ulama sarah kata orang Arab ni dia tukar, okey, lam tu pergi duduk tempat ain pergi duduk tempat tempat lam. Okey, maka dia jadilah jai. Okey, jai dan jadi syai. Asal dia jaiun. Okey, bila hamzah yang belakang tu pergi duduk di tempat hamzah yang mula-mula tu, dan hamzah mula-mula tu pergi duduk belakang jadi ya, maka dia akan jadi jai dengan syai. Okey. Sebab itulah apabila apa ni, okey, sambungan dia apa? Dia sedang tak? Okey. Sebab itulah apabila, tengoklah muka surat seterusnya dia kata, okey, thumma tuhzaful ya'u, kemudian dibuang al-ya', ya hak belakang sekali itu dibuang, kama naf'alu fi kulli ismin manqusin, sebagaimana yang kita buat pada isim manqus. Isim manqus ni kalau kita nak mudah ingat, kita belajar bahasa Arab ni, dah sebut saja manqus, kita ingat lalu kalimah qadi. Kalimah qadi. Okey? Ingat atusa. Ni tips macam mana bila supaya kita tak tukar isim manqus dengan isim maksur. Okey? Ingat isim manqus je kita ingat pada tok qadi. Tengok kalimah qadi tu kan, kalau tak ada alif lam, kita baca macam mana? Kita baca qadin. So bila ada alif lam, kita akan baca al-qadi. So samalah juga dengan jaiyun tadi.
Tak, Ja'iyun tadi tu, yang asal Ja'iyun tu, dia apa ni, dia tak ada alif lam, kita baca Ja'in. Okey, kita buang ya tu, hok belakang tu. So, kalau ada alif lam, kita baca Al-Ja'i. Okey, so bila kita baca Ja'in, maka dia akan jadi wazan dia adalah Falin. Dan kalau kita baca Sya'in, dia akan jadi wazan dia Falin juga. Dan kalau kita bubuh alif lam, maka ain tu akan ada balik alif belakang, dia akan jadi falak dengan falak, ja'i dengan sya'i. Dah. Okey, so sini, okey, poin di sini adalah proses kita, sebab sekarang ni kita membicarakan tentang bukti dalil yang mengatakan berlakunya qaf makani dalam kalimah tu. Okey. So isu di sini adalah nak mengelak daripada wujudul hamzataini fi nihayatil kalimah fit tarfi. Maka contoh dia adalah fi'il ajwaf yang lamul fi'il dia tu adalah hamzah. Huruf hamzah Okey, mahmuzul lam. Okey. Kemudian proses yang berlaku untuk mudah kita fahamnya, okey, asal dia adalah ja'a tu, okey, dia jadi apa? Ja'iun. Kemudian hak belakang tu, hamzah hak belakang tu dia ambil tempat i tu, tempat hamzah hak mula-mula yang mana dia merupakan ainul kalimah. Dia switch tempat dua tu, ain dengan lam tu, lam tak ambil tempat ain, ain kita ambil tempat lam. So hak belakang tu jadi ya. Maka kemudian ya tu dibuang, maka kita bacalah ja'in. Okey, ja'in maknanya orang yang datang. Okey. Sya'in ni orang yang hendak. Tak, okey, sya'a ya sya'u. Okey, itulah lebih kurang panjang pula situ. Tak apalah. Sebab sini isu dia sebenarnya kita nak tahu bukti je okey. Dan yang ni dia akan ulang balik ni. Okey, tak apa. Yang berkenaan dengan wazan sarfi ni untuk ja'a dengan sya'a, nanti dalam fi'il ajwaf nanti dia akan naik balik. Jadi nanti kita akan tengok lagi satu contoh lain dah. Okey. Baik, tak mau panjang situ, kita ada lagi 15 minit. Nak habis juga malam ni qalbul makani. So kita turun pergi pada yang kelima Yang kelima ni yang terakhir lah. Okey, yang terakhir. Okey. Baik. Okey. Yang ni kita masuk pada kalimah asya'. Kalimah asya' ni mudah je sebenarnya. Okey. Memang masyhur lah asya' ni Okey. So kalau kita at least lah, paling kurang kalau kita belajar surah Al-Qalbul Makani ni, kalau kita tak ingat hak tadi, kita ingat hak ni, pun tak apa dah, kira puas hati dah. Kira tak apa dah lah. Okay, kalau sebut asya', kita tahu apa benda yang berlaku, perubahan pada asya'. Dan perubahannya tu simple, mudah je. Okay. Tengok. Nombor 5, Al-Khamis. An-najida anna kalimatamma. Okey, anna kalimatamma mamnu'atun minas sarfi duna sababin zahirin. Okey. Kaedah yang kelima, cara yang kelima, dalil yang kelima ialah kita mendapati anna kalimatamma, mana-mana kalimah, sebarang kalimah, ataupun kita kata ada satu kalimah tu, kita mendapati dia macam mana? Mamnu'atun minas sarfi. Dia tu mamnu' minas sarfi. Semua tahu kan mamnu' minas sarfi ni adalah kalimah yang kita tak boleh bubuh tanwin kat belakang kan? Tak. Kalau dalam bab mamnu' minas sarfi kan dia ada illah kan? Dia ada illah, ada banyak sebab. Okey. Contoh dia apa? Contoh dia kalimah masajidu. Masajidu tu dia mari dalam bentuk sirah muntahal jumu', masajidu. Maka kita tak boleh nak kata masajidun, tak boleh. Kita kena kata masajidu. Dan kalau sebelum dia ada huruf jar, kita tak boleh baca tanwin bagi bawah, tak boleh kata contohnya ila masajidin, tak boleh tak Kita kata ila masajida. Ini benda yang basic yang sepatut semua orang yang belajar bahasa Arab tahu benda ni mamnu'ah minas sarfi. Okey. Jadi kita jumpa satu kalimah. Dan kalimah ni dia mamnu' minas sarfi duna sababin zahirin. Tanpa ada sebab yang zahir yang jelas, yang sebagaimana yang kita belajar di dalam tajuk mamnu' minas sarfi dalam ilmu nahwu. Okey. Kita tengok kalimah ni
tak tally dengan syarat-syarat ni. Tadi saya sebut dia ada 7 kan. 7 syarat ni. Tak kena pun. Satu pun tak kena daripada 7 tu. Tapi kita baca dia dalam bentuk mamnu' minas sarfi. Contoh. Maka ini confirm ni. Pada kalimah ni dia kata berlakunya qaf makani. Maksud dia wazan dia asal tu memang wazan ikut syarat mamnu' minas sarfi. Tapi bila berlaku qaf makani, maka kalimah akhir ni kita terima ni, kita tengok tak kena pun dengan kalimah yang sepatutnya mamnu' minas sarfi. Rupa-rupanya telah berlaku qaf makani. Ada. So sini contoh yang paling masyhur, yang kalau kita tengok mana-mana kitab pun dia akan sebut contoh ni, iaitu asya'. So kita kena ingat asya' ni dia mamnu' minas sarfi. So ingat lepas ni kalau asya' jangan pergi bubuh tanwin. Jangan pergi bubuh tanwin. Ala asya'in. Sedap dia, penuh mulut-mulut sebut. Okey, ala asya'in. Okey, tanya tu siapa dia tu? Tu pelajar bas kita. Siapa yang malu? Mereka dan syarah mereka. Okey. Ala asya'a. Nak baca tak? So asya' kalau dia baca asya'un tak boleh. Tengok dia kata apa? Hadhil kalimatu mamnu'atun minas sarfi kama huwa ma'rufun. Dia kata kalimah ini mamnu'atun minas sarfi. Dia mamnu' minas sarfi. Maknanya kita mudah nak faham, kita tak boleh baca dia dalam tanwin. Tanwin kan? Ataupun kita jarkan dia dengan kasrah, tak boleh. Okey. Kama huwa ma'rufun. Sebenarnya semua orang tahulah. Okey. Id taqulu. Okey, sebab kita kata bila asya' ni kita kata asya'u, asya'a dengan bi asya'a. Tak pada okey. Okey, wal ma'ruf, okey, an aidan anna wazna af'al laisa mamnu'an minas sarfi. Kita tengok dia kata wal ma'ruf aidan, dan kita tahu dan diketahui juga iaitu wazna af'al laisa mamnu'an minas sarfi. Kalimah yang mari atas wazan af'al, af'al tu, wazan tu sendiri bukanlah mamnu' minas sarfi. Mana kalau kalimah lain yang mari di atas wazan mamnu' atas wazan af'al, kita tak baca dia mamnu' minas sarfi. Contoh apa dia? Bidalili kalimatin asma'. Kalimah asma'. Okey, allati tushbihu kalimata asya'. Sama kan? Dia punya wazan dia, kedua-dua tu af'al tu nampak tu. Okey. Fa anta taqul asma'un kan? Kita baca tanwin. Kita tak kata asma'u, kita kata asma'un, asma'an, bi asma'in. Nampak? So bila gini, dia kata ada something yang berlaku pada asya' ni. Dia kata, idzan masababu fi man'i kalimatin asya' min man'i kalimatin asya' minas sarfi. So dia kata apa sebab yang menghalang kalimah asya' ni daripada sarf. Mana minat tanwin, daripada kita bubuh dia tanwin. Okey, as-sarfu juga dia boleh mari dengan mana at-tanwin. Okey. Baik. So apa dia punya illah dia? Okey, saya tengok sini. Okey. Sekejap. Saya naik sikit ni biar dia. Okey, sekejap. Okey. So dia kata yaqulus sarfiyuna inna hadhil kalimata laysat ala waznin af'al. Okey. Wa innama hiya ala waznin akhara minal awzani allati tumna'u minas sarfi. وذلك لأن مفردها هو شيء وأن اسم الجمع منها هو شيئاء على وزن فعلاء. Okey, baik, apa dia kata? Dia kata yaqulu sarfiyun, ulama saraf mengatakan inna hadhil kalimah ni laisat ala wazan af'al, tidak mengikut wazan af'al. Okey, baik. Wa innama hiya ala waznin akhar. Tapi dia mengikut wazan yang lain. Okey, minal auzan, mengikut wazan yang lain, iaitu daripada wazan-wazan yang allati tumna'u minas sarfi,
iaitu yang mamnu' minas sarf. Okey. Apa dia? Tengok. Wa dzalika li anna mufradaha. Okey. Keterangan dia, okey, zalika li anna mufradaha, kerana mufrad dia wa syai'un. Kalimah asya' ni mufrad dia adalah syai'. Wa anna ismal jam'i minha huwa syai'a. Jamak dia adalah syai'a. Syai'a. Syai'un syai'a. Okey. Ala wazni fa'la. Okey. Hak yang syai'a ni, hak asal dia ni, asya' tu asal dia adalah syai'a. Syai'a ni wazan dia fa'la. Wazan fa'la ni lah wazan yang mamnu' minas sarf. Nampak? Dan apa dia sebab dia? Tengok. Wa anta ta'lamu anna alifat ta'nitsil mamdudati tamna'ul isma minas sarfi. Dan kamu tahu bahawa alif ta'nis mamdudah. Mana alif ta'nis mamdudah? Hak belakang tu ada alif lepas tu hamzah. Alif ta'nis mamdudah tu. Hamzah belakang dia tu, lepas tu sebelum dia tu ada alif. Kita kan ada satu alif ta'nis maksurah kan, yang ya tak ada titik tu. Yang ni adalah alif ta'nis mamdudah. Maka alif ta'nis mamdudah ni adalah penyebab yang menyebabkan isim tu tidak boleh kita nak bubuh tanwin. Tamna'ul isma minas sarfi. Okey. Wahum yaqulun, okey, dan mereka berkata, siapa mereka tu? As-sarfiyun tadi. Inna kalimata syai'a, kalimah syai'a tu fi akhiriha hamzatani bainahuma alifun. Dia kata kalimah syai'a tu fi akhirihima, di akhir kalimah tu, fi nihayah tu, di akhir kalimah, fi akhiriha ay fi nihayatiha, di belakang dia tu, okey, hamzatani, dia ada dua hamzah. Tengok, syai'aun, ada dua hamzah. Hamzah yang pertama, lepas tu ada alif, lepas tu hamzah pula. Maka dia kata ada dua hamzah, bainahuma alifun. Di antara dua hamzah itu ada alif. Dan ulama saraf kata wal alifu mani'un ghairu hasinin. Dia kata alif ni adalah penyendal, mani' apa? Mani'un ghair hasin, maknanya apa? Dia penghalang yang tidak kuat. Mani'un ghairu hasinin, penghalang yang tidak kuat. Kalau dia tu benteng, dia tak kuat mana sebab dia alif. Okey. Wa wujudu hamzataini fi akhiril kalimati thaqilun kama zakarna. Dan juga satu lagi dia kata adanya dua hamzah di akhir kalimah macam tadi kan, thaqil, berat. Kama zakarna, sebagaimana yang kami dah sebut sebelum ni, yang kalimah apa, ja'in tadi. Okey. Maka atas faktor tu, atas sebab tu, ulama saraf kata berlakulah qalb makani. Macam mana? Dia kata prosedur dia kata lidzalika, kerana itu, okey, kerana dua sebab ni, al alif mani' ghairu hasin, lepas tu apa ni dia kata apa, wujud apa ni hamzataini bainahuma alifun wal alifu mani' ghairu hasin, satu. Yang kedua, wujud hamzataini fi akhir kalimah. Okey, dengan sebab ni, dengan sebab apa, dua perkara ni, maka lidzalika quddimat al hamzatu al ula, maka hamzah yang pertama. Mana hamzah pertama? Tengok, syai'aun, hamzah yang pertama tu, yang sebelum alif tu. Okey, quddimat hamzatul ula allati hiya lamul kalimah. Dia tu lamul kalimah. Dia tu lamul kalimah. Quddimat makanal fa'i, ditakdimkan, dibawa ke depan, lepas tu ambil tempat fa. Fa dia apa? Shin kan? Jadi hamzah yang sebelum alif tu, yang selepas ya tu, syai'a'u, hamzah tu pergi bubuh sebelum shin. Okey. Wa yakunul qalbu 'ala al-wajhi tali. Syai'a'u dia pun jadilah asya'u. Okey. Asya'u Maka bila dia alih je kalimah, maka baris pun dia akan ikut sekali. Tengok, syai'a'u, hamzah tu dibubuh dekat depan, dan hamzah tu jadi baris fathah kan? Okey. Kemudian shin tu mati. Okey. Lepas tu ya tu jadi baris atas. Dan samalah hak belakang tu. So maka jadi asya. So daripada fa'la dia jadi laf'a. Boleh nampak Boleh nampak perubahan tu. So asya, wazan dia apa? Wazan dia laf'a. Laf'a.
So sini dalam asyiat ni ada dua isu. Satu, kenapa dia mamnu' minas sarfi? Sebab wazan asal dia sebelum berlakunya al-qalbul makani ialah apa dia? Fa'la. Fa'la ni dia memang wazan yang mamnu' minas sarfi sebab dia ada alif tanis al-mamdudah kat belakang. Itu satu. Yang kedua, so asyiat apa wazan dia? Wazan dia adalah laf'a. Dan sini kita faham tak? Maknanya walaupun dia dah bertukar qalbul makani, tapi dia masih ambil kira lagi yang asal dia tu fa'la tu menyebabkan dia jadi mamnu' minas sarfi. Sebab itulah sini tak, kita kena faham daripada tajuk ni tak. Walaupun dia berlaku qalb makani, tapi hak asal tu dia ambil kira wazan dia apa ni? Dia ambil kira bukan wazan dia ambil kira hak yang asal tu. Yang sebelum apa ni berlaku qalb makani tu ada kesan-kesan di situ. Ada apa kita panggil? Ada isu di situ, ada perkara di situ yang memberi nilai dia di dalam ilmu saraf. Contoh sini asya'a. Kalau kira asya' tu wazan bukan mamnu' minas sarfi. Tapi rupanya sebelum berlaku qalb makani tu fa'la tu. Tu ada nilai dia tu, ada kesan dia tu, ada perkara di situ yang menyebabkan kalimah asya' hak baru ni yang atas wazan laf'a tu jadi mamnu' minas sarfi. Sebelum begitu tu kita kena sepatutnya kita kena idrak dan kita kena faham tu benda kita. Okay, dalam saraf. Okey, tak apa. Wa ala hadza nastati' an nafhama as-sababa fi man'i kalimah asya' min as-sarf. Maka dia kata wa ala hadza, okey, berdasarkan kepada keterangan ke atas tu, okey, nastati' an nafhama as-sababa. Maka kita boleh fahamlah sebab kenapa kita kalimah asya' tu mamnu' minas sarfi. Nah. Okey. Kita ada beberapa minit lagi. Push down. Okey. Wa mahma yakun min amrin fa inna al-qalbal makaniyya laisa mankuran bi'tibarihi zahiratan lughawiyatan ghaira annahu yahtaju ila dirasatin manhajiyatin ghairi tilka allati ta'riduhu biha kutubus sarfil arabiyyati. Okey. Wa mahma yakun min amrin, dia kata apa pun apa pun dah. Kiralah apa pun sekalipun, apalah mahma yakun min amrin, kiralah apa pun sekali, okey, sekali apa pun, okey, fa innal qalbal makani, sesungguhnya qalb makani ni laisa mankuran, dia tidak boleh diingkari. Bi'tibarihi zahiratan lughawiyah. Kita boleh nak ingkar dia laisa mankuran bi'tibarihi zahiratan lughawiyah. Mana kita tidak boleh mengingkarinya sebagai salah satu fenomena bahasa. Baik, tapi bila saya cari maklumat pasal al-qalbul makani ni, saya jumpa fakta bahawa ada seorang ulama yang mengingkari kewujudan al-qalbul makani. Iaitu kita boleh rujuk semula, nama dia adalah Ibnu Durustawai ataupun Darastawai. Dia boleh baca dua nama dia, Darastawai ataupun Durustawai. Tapi yang masyhurnya Durustawai ya. Yang mati pada tahun 347 Hijrah. Okey. Dia salah seorang ulama yang menafikan kewujudan al-qalbul makani dalam bahasa Arab. Okey. Dan dia berhujah, bahkan dia karang kitab untuk mempertahankan pendapat dia tu dan untuk merot pendapat ulama-ulama lain. Sedangkan ulama-ulama lain memang jumhur lah, sampai Sibawai Khalil sendiri pun kata memang ada benda ni Okey. Dan dia kata bahawa kalimah-kalimah tu sebenarnya dia kata adalah lughah, dia kata. Dia punya hujah dia lughah. Lughah ni maknanya kita kata lahjah lah. Lahjah yang dituturkan oleh kabilah-kabilah tertentu. Disebut contoh. Contohnya kalimah bittih. Okey. Ulama kata berlaku al-qalb makani pada kalimah bittih, ada yang sebut tibih. Tibih. Bittih ni timur Cina bittih.
ada yang sebut tibih. Okey. Jadi bagi ulama yang kata qalbul makani, so situ dia kata berlaku qalbul makani lah. Tapi bagi Ibnu Durustawai, dia kata tak, yang tu bukan qalb makani, iaitu adalah lughah. Lughah. So menariklah bila dia kata gitu, maka dia kena tolak hujah-hujah yang tentang asyak apa semua ni kan yang kita bacakan tadi. So nak tahu yang detail yang tu kita kena cari kitab dia, kita kena baca lah kan. Okey. Jadi saya tak ada maklumat apa pandangan dia tentang asyak, tentang jain tadi yang kita baca, bahkan kalimah-kalimah sebelum ni kan. Itu ayat tu wallahu a'lam, kita kena baca kitab tu, ngaji bagi kita tahu. Okey. Baiklah. So kita dah 10.30 dah. Seingat saya lah, sebenarnya saya nak apa ni, nak share sebenarnya niat tu lah, tapi sebab ialah kekangan masa, apa ni, dulu masa saya belajar di tahun 2 dulu, masa di Universiti Islam Madinah tu, tahun 1992 lah. Masa tu umur saya 22 tahun. Kan di universiti kan sistem lah pada masa tu, setiap tahun tu dia ada, kita kena buat bahat lah, kita kena buat assignment. Sama sekarang ni boleh katakan assignment tu setiap subjek kadang-kadang satu subjek tu kalau sampai 2-3 assignment dah pelajar universiti kena buat. Tapi zaman kami dulu, walaupun ngaji ni, memang ngaji tu memang baca kitab lah. Memang baca kitab dah, kitab turah baca dah. Tapi dari segi assignment tu, kita hanya ada satu assignment untuk satu tahun tu. Kita pilihlah tajuk-tajuk mana kita cadang pada fakulti, ataupun kita pilih tajuk-tajuk, saya ingat saya itu tajuk-tajuk, kita pilih tajuk-tajuk yang memang fakulti dah buat keluar dah. Dia senaraikan tajuk banyak-banyak, dia dapat dekat papan kenyataan tu. Okey, kita tahun 2 masa tu, kita pergi tengok, dia cari apa tajuk apa yang kita nak buat bahas tu. Maka ceritanya yang berkaitan dengan ni, saya ingat tahun 2 tu saya buat satu tajuk Al-Qalbul Makani. Al-Qalbul Makani. Dan bahas tu, yang masa tu komputer tak ada kan. Tulis tangan. Dan masih lagi ada, cumanya duduk di bilik, saya tak sempat nak cari dalam minggu ni, kalau boleh nak share. Dan saya pun nak tengok sebenarnya. Saya nak tengok balik apa yang saya tulis tentang Al-Qalbul Makani. Saya tak ingat dah, lama dah, cerita lama dah. Saya tak ingat dah. Saya ingat dulu masa saya belajar ada 4 bahas yang kami perlu buat. Yang saya ingat 3 tajuk yang saya ingat. Satunya Al-Qalbul Makani masa tahun 2. Masa tahun 3 saya tulis tajuk apa ni, Ad-Dhamair fil Lughatil Arabiyyah. Dan tahun akhir masa tahun 4 saya tulis tentang apa ni, Syi'rut Tabi'ah fi Diwan Ahmad Syauqi. Syi'r At-Tabi'ah fi Diwan Ahmad Syauqi. Tapi malangnya yang saya tulis tu, waktu saya hanya hilang. Syi'rut Tabi'ah fi Diwan Ahmad Syauqi tu saya ingat, masya-Allah kita tahun 4 kan, dan dia berkenaan dengan diwan apa ni, syair. Syair Ahmad Syauqi tu saya beli dan saya kaji tengok dia punya Syi'rut Tabi'ah. Syi'rut Tabi'ah ni adalah syair yang menceritakan tentang at-tabi'ah, tentang fenomena alam, termasuklah juga haiwan dan sebagainya. Saya ingat lagi Asy-Syauqi pernah sebut pasal dolphin. Dolphin tu apa? Ikan lumba-lumba tu kan. Dia wasfut tabi'ah. Dan wasfut tabi'ah ni kalau kita Google, memang salah satu isu yang orang kaji lah, yang orang kaji di dalam apa ni, intajat syariah mana-mana penyair. Okey. Tapi malangnya bahasa saya tu hilang lah, tak jumpa cari. Saya serugi sangat, tahu dah tak mana. Tetapi yang Al-Qalbul Makani dengan Al-Dhamair fil Lughatil Arabiyyah tu alhamdulillah ada. Saya ingat tahun 1 kita tak ada bahas tahun 1 saya rasa. Sebab kita masih lagi tahun 1, saya ingat saya tak ada bahas. 3 tu dah. Dia just sharing je lah. InsyaAllah akan datang kalau dah saya jumpa dicari apa ni Al-Qalbul Makani, mungkin saya boleh share lah. Okay. Baik, cerita dia. Okey, so saya rasa malam ni cukuplah setakat tu. Kalau ada soalan boleh dah tanya dekat ruangan komen. Okey, kalau saya tak boleh jawab, mungkin admin Ustaz Fauzi boleh tolong jawab. Alhamdulillah malam ni kita ada live 24 orang Okey. Saya haraplah kalau ada dalam kalangan 24 orang ni, maknanya orang yang memang daripada awal lagi
Dia dah sama-sama dengan kita. Okey, saya harap boleh teruskanlah sampai kita khatam kitab ni. Sekarang ni kitab ni dah masuk ke muka surat 18. Okey, muka surat 18. Dan kalau kita tengok dia punya muka surat dia semua, okey, muka surat terakhir adalah 211. 211. Okay. Tak ada soalan Okey. Jazakallah khairan Ustaz. Okey. Wajazaki apa? Saya jumpa share lah. Saya jumpa dalam ni. Biasanya kalau orang kata jazakallah kan, jazakallahu khairan kan. Biasanya kita jawab wa iyyaka kan, wa iyyaki dan sebagainya. Betul lah, yang sebelum ni pun memang saya guna yang tu. Cumanya hari tu bila saya Google, saya cari pandangan-pandangan ulama ke apa semua, saya jumpa ada yang mencadangkan kita jawab, kita ulang balik fi'il tu. Jazakallahu, kita kata wa jazaka, jazakallahu ataupun wa jazaki, wa jazakum. Biasa kita ulang balik. Mungkin benda tu diambil daripada hadis. Kan kalau dalam sunnah, kalau kita kata pada orang barakallahu fika, Nabi ajar ke mana? Nabi ajar barakallahu fika, Nabi ajar wa fika barakallahu. Kita tengok dalam Hisnul Muslim tu tak ada barakallahu wa fika barakallahu. Mungkin maknanya pengulangan fi'il tu kot. Ini di andaian saya lah, wallahu a'lam. Mungkin kita ulang balik fi'il tu. Barakallahu, ada juga tempat kita sebut fika tu. Jadi mungkin gitu kot bila orang kata jazakallah, kita kata wa iyyaka, atau kita kata wa jazaka. Okey, Ustaz Fakhrul kata saya pernah terdengar dikatakan Dr. Abdul Ar-Rajihi menggunakan manhaj Kufah. Benarkah Ustaz Dr.? Okey. Sepanjang saya cari baru ni dalam bibliografi dia, memang confirm dia ni memang ikut Ibnu Jinni. Dia banyak, maknanya dia terkesan dengan Ibnu Jinni. Dan Ibnu Jinni ni dia pengkaji kata dia ni memang dia mazhab Baghdadi. Dan kita tahu bahawa Baghdadi ni dia madrasah Baghdadiyah ni, dia satu madrasah aliran pengajian yang dia tengok pandangan Basri dengan Kufi, dia timbang dua pandangan tu dan dia ambil yang terbaik lah. Okey. Dan kalau saya tidak silap, ni boleh cek semula lah, dia banyaklah ke Kufah. Kalau tuan ni cek semula. Cek semula. Saya boleh cek semula, saya boleh insya-Allah minggu depan saya cuba jawab soalan Ustaz Fakhrul. Setakat saya tahunya macam itulah. Okey. Sebab bila saya baca bibliografi dia, bila saya tengok tu memang gitu. Dia memang jelas lah dia ikut kita kata Ibnu Jinni. Dan satu lagi poin yang dia semasa dia buat kitab ni, dia belum lagi menjadi anggota Dewan Bahasa Majma' Lughawi Qahirah kan. Tak lagi semasa dia buat buku ni dia buat tahun 70-an. Tapi pada tahun 80-an ke 90-an dia dilantik menjadi ahli Dewan Bahasa. Dan bila saya tengok di library ada buku yang menghimpunkan pandangan-pandangan ijtihad lughawi yang dibuat oleh Dewan Bahasa Qahirah ni, Majma' Lughawi Qahirah ni, melibatkan isu-isu hak baharu dalam bahasa ni. Dia ada ta'lilat lah. Kenapa dia suggest kalimah ni, kenapa yang ni, kenapa kaedah ni. Dalam katakanlah dalam 20 isu. 20 isu tu lebihkan dalam 15, 16. Maknanya majoriti banyak tu adalah mengambil pandangan madrasah Kufah. Madrasah Kufah, dia tak ambil yang Basrah. Sebab dia Kufah ni dia fleksibel sikit. Kalau ikut kaedah Basrah ni, mungkin dia tidak sesuai dengan kalimah baru yang kita nak buat ni, wazan-wazan ni. Tapi tapi mereka ambil tengok yang Kufah ni dia linear sikit. Dia boleh masuk dengan
tatawur kalimah ataupun alurah yang berlaku sekarang. Mungkin ikut atas sebab-sebab ni kot yang orang kata yang dia menggunakan manhaj kufar. Maksud apa tu Tapi ala kulli hal saya akan cuba cari yang detail lagi lah selepas ni insya-Allah. Okey, ada soalan lain ke? Okey, Ustaz Fauzi kata nanti kita jemput Ustaz Fatul last sekali ke Arab. Boleh. Okey. Tadi saya pun dah bincang dengan admin tadi. Mungkin akan datang ni kita nak kita nak ubah sikit. Okey, kita punya alat kita ni nantilah kita masukkan elemen lain sikit. Mungkin kita ikut siapa-siapa ke bolehlah insya-Allah. Okey, so saya rasa cukuplah setakat tu. Malam ni alhamdulillah kita dah selesai dah Al-Qalbul Makani dan insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk kepada Al-Babul Awwal. Tengok dah. Sini ada tadrib tapi tadrib ni kita semulalah. Okey, Al-Babul Awwal fil af'ali wal mushtaqat. So kita akan masuk kepada kita akan masuk kepada ialah as-sahih wal mu'tal. Okey. Boleh? Di sini ada sebut tentang consonant, vowel dan sebagainya. Okey. Baik, jadi cukup setakat tu. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.